أعمالنا من يضلل له ومن يضلل فلن هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم أما بعد الحمد لله puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita berhimpun dalam rumah Allah ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak pertemuan kita pada pagi ini dapat memberikan istifadah, manfaat dan kebaikan untuk kita semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita memulakan majlis tadabbur pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik. InsyaAllah pada pagi ini kita akan tengok perbahasan berkenaan tentang muka surat 416. Surat 416 juzuk yang ke-21, surah yang ke-32, surah As-Sajdah, bermula pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا
عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع سجود الله سجود لنا الله سجود تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. Baik, insyaAllah kita akan tengok sedikit terjemahan serta tafsiran yang ringkas beserta dengan istifadah yang kita boleh ambil daripada surah As-Sajdah bermula pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, lalu mereka merayu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, nescaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan jika kami mengkehendaki, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya, tetapi telah ditetapkan perkataan, yakni ketetapan daripadaku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama. Baik. Pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkenaan tentang dialog antara ahli neraka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ke-12 Allah Ta'ala nak cerita apa sesi dialog orang ahli neraka ni. Mereka cakap apa dengan Tuhan, dan mereka kata apa? Ya Allah, kami ni nyesai sebenarnya. Dulu atas muka bumi bila orang cerita berkenaan tentang hari kebangkitan semula, kami tak percaya. Bila orang cerita berkenaan hari timbang tara, amalan dan keburukan, kebaikan masing-masing, kami tak percaya. Orang cerita bab neraka, bab syurga, kami tak percaya. Ya Allah, lah ni kami dah tengok, kami dah dengar, dan kami percaya dah apa yang mereka duk cakap selama ni. Boleh tak kembalikan kami ke dunia asal kami untuk kami mengerjakan kebajikan balik? Tuan-tuan, ayat yang ke-12 ini dia bukan hanya sekadar ayat yang kosong. Ini adalah ayat penyesalan an-nadam, penyesalan yang sebenar-benarnya, yang sehingga kalau sambil bercakap macam tu depan Allah dalam keadaan sujud sekalipun, tidaklah kita akan dikembalikan atas muka bumi. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW pernah bersabda, mafhum hadis, Nabi kata akan ada pada hari dibangkitkan semula kelak, manusia akan minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Kita ada ingat kalau hidup kembali ni, minta kat Tuhan nak buat amalan baik banyak-banyak lah, pasal nak diberi peluang kedua.
Tetapi rupa-rupanya yang diminta kepada Allah untuk dihidupkan kembali itu hanyalah untuk bangun solat sunat 2 rakaat. Untuk bangun solat sunat 2 rakaat. Tak banyak pun. Nak habaq kata, rupa-rupanya ibadat yang kita buat selama ni, yang kita rasa benda tu remeh, benda tu tak ada apa, ataupun benda tu tidak memberikan sebarang impak ataupun kesan yang besar ketika kita dibangkitkan semula, itu kesilapan yang besar. Kerana ada manusia esok dia kata, Tuhan, aku tak mau buat banyak, aku minta satu je, untuk sembahyang sunat 2 rakaat. Kerana dia mengetahui dengan sembahyang sunat 2 rakaat tu akan menyelamatkan dia daripada neraka. Terlalu banyak. Bila kalau tuan-tuan tengok pada ayat ni, farji'na na'mal salihah, maka kembalikanlah kami untuk kami buat ibadat soleh, amalan yang soleh. Sebab tu tuan-tuan, ada banyak hadis Nabi yang Nabi cerita berkenaan tentang ibadat tu simple, tapi ganjaran dia luar biasa sehingga boleh menyelamatkan kita di akhirat kelak. Antaranya ialah Nabi SAW pernah bersabda, mafhum hadis, kalaulah hamba-hamba aku ini mengetahui, kalaulah hamba-hamba aku ini mengetahui kebaikan orang yang bersolat pada saf yang pertama, ni saf pertama ni, kalaulah hamba-hamba ataupun umat aku mengetahui kebaikan dan ganjaran yang besar orang yang solat pada saf yang pertama. Ada riwayat yang lain cerita berkenaan tentang kalaulah hamba umat-umat aku ini mengetahui tentang kelebihan menjadi Bilal ataupun muadzin, tukang bang, nescaya hamba-hamba aku ini akan berebut nak duduk saf pertama dan berebut nak jadi muadzin, nak jadi Tok Bilal, sehingga buat cabutan, buat undian. Siapa naik nama, baru boleh duduk saf pertama. Siapa tak naik, tak boleh. Tu dia. Nak habaq kata kepentingan tu, yang selama ni kita rasa benda tu lekeh ataupun benda tu remeh, maka akhirnya benda tu lah, bila tak buat, benda tu yang akan merugikan kita di akhirat kelak. Minta tu je. Dia kata apa? Inna muqinun, la baqu kami percaya. Sebab tu tuan-tuan, dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-10, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وقالوا أإذا ضللنا في الأرض اللهم صل على وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Kalaulah dulu kami dengar, kami menggunakan akal, nescaya kami takkan duduk di dalam neraka. Jadi tuan-tuan, penyesalan yang sebenar, yang sepatutnya penyesalan tu ada, ialah sebelum mata kita pejam. Itu adalah penyesalan yang berguna. Kalau penyesalan sesudah kita mati, penyesalan itu tidak memberi sebarang kesan yang baik untuk kita. Betul ini tuan-tuan. Dalam syarat taubat nasuha, antaranya ada satu, iaitu an-nadam. Mesti menyesal. Kalau tak menyesal, tak cukup lagi syarat sah taubat tu. Ada orang dia taubat bukan sebab menyesal, sebab dia rasa macam dah sampai masa dia nak taubat, sebab dia rasa dia dah berusia, jadi taubat dia. Penyesalan ni penting dalam hidup. Penyesalan ni penting, tetapi waktu mana penyesalan tu memberi kesan yang baik? Sebelum kita mati. Selesai ayat 12. Dan pada ayat yang ke-13, ni. Dan ayat ke-13, Allah Ta'ala kata apa? Kalaulah kami nak, dia kata, kalau kami nak, kami boleh bagi petunjuk ke hamba bila dulu atas muka bumi bagi sesiapa yang kami nak. Tu Tuhan kata. Okey, kita fokus ke ayat ni dulu. Tuan-tuan, sebenarnya petunjuk itu ada.
Petunjuk ni semua orang dapat petunjuk. Tak ada siapa terlepas daripada untuk mendapat petunjuk, walaupun dia bukan daripada kalangan bukan Islam. Dia mendapat petunjuk. Tetapi apa yang membezakan, iaitu sifat orang putih sebut sifat ignorant, sifat tak ambil kisah, sifat tak ambil peduli dengan petunjuk yang berada di hadapan mata kita. Itulah yang menyebabkan manusia tidak mendapat 100% petunjuk daripada Allah. Dia jadi tak peduli, dia jadi tak kisah dengan petunjuk-petunjuk yang Allah Ta'ala berikan. Baru ni saya tengok, semalam saya tengok di media, di internet, di YouTube, gerakan dakwah Islam di England, ataupun di England lah kita kata, ataupun di belah-belah barat sana. Dia lebih bersifat progresif, lebih bersifat proaktif daripada negara kita ataupun kebanyakan negara-negara. Di sana rupa-rupanya mereka ada satu kawasan juga, kawasan yang kita kata kawasan lapang, kawasan berrekreasi, orang duk jogging. Dan di sana budaya berdebat itu subur. Budaya berdebat itu subur. Jadi secara tak langsung pendakwah-pendakwah Islam kita di sana mengambil kesempatan budaya bertukar pendapat dalam keadaan publik, dalam keadaan umum itu. Mereka guna pakai dengan cara yang baik, dengan cara yang maksimum. Mereka pun duduk kat situ. Mereka pun duduk kat situ berdiri. Jadi siapa-siapa nak tanya pasal Islam, boleh tanya terus. Baru ni saya tengok Al-Fadil Ustaz Firdaus Wong, Ustaz Firdaus Wong pun dah buat dah. Mereka dah buat kat belah-belah KL tu. Mereka letak booth, ada letak Quran. Jadi siapa nak tanya pasal Islam, mari tanya. Bagus, benda ni bagus. Tapi nak tukang diri tu pun bukan calang-calang Dia mesti penuh ilmu di dada untuk dia menjawab soalan-soalan daripada orang yang nak bertanya. Baik, dipendekkan cerita, dalam satu sesi tu mailah seorang lelaki bukan beragama Islam. Dia kata Islam tu salah, Islam tu sesat lah, apa semua. Bila pendakwah tu dia nak balas hujah balik, dia kata bisa buka Quran lah. Dia kata no. Bagi dia Quran ni kotor, dia tak mau sentuh Quran. Kawan tu pun kata pegang Quran tengok, baca dulu. Aku bagi satu balik rumah baca. Dia kata tak mau. Dia kata aku tak mau tahu apa pasal Islam, aku tak mau tahu pasal apa Quran ni. Yang aku tahu Islam ni salah, Quran ni tak betul. Dia kata. Baik. Sebab apa jadi macam tu? Kerana ada sifat ignorant, sifat tak ambil kisah. Sedangkan petunjuk tu dah memang ada depan mata, tetapi sifat yang tidak mengambil kisah, sifat penyesalan yang bukan pada tempat dan waktu dia, menyebabkan manusia ini tidak boleh diselamatkan kalau dia mati dalam keadaan macam tu. Maka sebab tu tuan-tuan, dalam hal ini agama menyeru dan mengajar kita bahawasanya mesti mengambil kisah berkenaan tentang soal kebenaran. Satu-satunya agama yang tidak mengajar penganut dia untuk bersifat taksub, iaitu bersifat mengikut membabi buta. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, Dr. Zakir Naik, walaupun ada beberapa pandangan dia yang saya kurang setuju, namun usaha dan jasa dia terlalu banyak dalam dunia Islam. Dia kata apa? Tuan-tuan perasan, keyakinan dia pada agama, sehingga dia kata apa? Kalau siapa-siapa kat sini boleh buktikan pada dia bahawasanya kebenaran Islam itu salah dan Quran itu salah, sebut satu cukup, dia akan keluar Islam dan dia akan masuk agama kawan tu. Saya tak boleh kata pasal kita ilmu tak cukup. Kalau saya kata itu, boleh jadi saya kena titik dengan dia sebab kita tak menguasai ilmu ni. Saya. Sebab apa dia berani kata macam tu? Kerana dia
Iman ni bukan hanya berdasarkan tentang soal ketaksuban sahaja. Dia berkisarkan tentang soal kebenaran yang dia peduli, dan dia yakin kebenaran ini tak boleh nak ditolak. Sedangkan orang yang tidak menerima kebenaran ini ialah orang yang bersifat ignorant. Dia tak peduli. Maka bila dia tak peduli, Tuhan kata, kami akan siksa mereka, kami akan memenuhi mereka. Tu la'amla'anna jahannam, kami akan memenuhi manusia ataupun makhluk-makhluk yang ignorant ni, yang tak ambil kisah ni, ke dalam neraka jahanam. Siapa dia yang masuk ke dalam neraka jahanam? Dua golongan. Yang pertama, minal jinnah, daripada kalangan jin, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Kenapa Allah Ta'ala mendahulukan kalimah jin baru kalimah manusia? Antara pandangan yang menyebut ialah kerana jin diciptakan dulu sebelum manusia. Maka dalam kaedah ni Allah mendahulukan kalimah jin dulu baru manusia. Ada orang kata, ustaz, saya duk tengok dalam ayat Quran banyak menggunakan, kalau bertemunya dua perkataan jin dengan manusia, Allah selalu mendahulukan kalimah jin dulu baru manusia. Jadi saya berpandangan mereka kata jin lebih mulia pada manusia. Bukan macam tu. Didahulukan perkataan jin tu bukan pasal jin mulia pada manusia, kerana dia diciptakan dulu baru manusia diciptakan. Jadi berdasarkan ayat ni jugalah tuan-tuan, dalil menunjukkan yang duduk dalam neraka ni manusia dan jin. Kalau hari ni ada orang tanya, ustaz, binatang duduk dalam neraka ke dalam syurga? Terjawablah lah jawapan soalan tu. Maksudnya binatang syurga pun tak, neraka pun tak. Habis tu sebab apa binatang dihidupkan semula pada hari kiamat ke tak? Pada hari dibangkitkan semula? Ada dua punca. Punca yang pertama, sebab yang pertama, untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan ini menjadi saksi di hadapan Allah berkenaan perbuatan manusia kepada mereka. Itu saya bisa tengok ada manusia tu, Malaysia kita lama dah contoh ni, dia pergi ambil kucing tu dalam mesin masuk, mati kucing tu. Kucing tu esok lusa akan dibangkitkan semula dan dia akan tuntut di hadapan Allah. Ya. Sebab apa? Sebab yang kedua, untuk Allah memberikan pengadilan sesama binatang. Ada binatang yang dizalim sesama binatang. Jadi ketika tu, kalau dulu kambing ni, tanduk kambing ni tak ketahuan, esok lusa bila dibangkitkan semula, Allah Ta'ala akan suruh kambing yang kena tanduk tu tanduk balik. Apa tu binatang-binatang ni selepas selesai hak-hak mereka, ke mana mereka? Mereka dilenyapkan. Mereka dilenyapkan. Bersisa bagi manusia, makhluk yang akan diberi ganjaran ataupun diberikan balasan ialah daripada kalangan manusia dan jin. Dia kata, ustaz, kalau lagu tu apa iblis tak kena siksa? Saya ni Tuhan kata minal jinnah wan nas, tak sebut perkataan iblis. Iblis termasuk dalam kalangan spesies jin. Itu penjelasan dia. Wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-14, fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum. Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melupakan pertemuan dengan harimu ini, yakni hari kiamat. Dahsyatlah. Wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Dan sesungguhnya kami telah pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan, ada dua poin penting kat sini. Poin penting kat sini, ada dua ayat yang kita perhatikan, fadhuqu dengan wadhuqu. Fadhuqu bima nasitum, rasakanlah olehmu dengan apa yang kamu bisa lupa. Yakni tuan-tuan, orang yang Allah Ta'ala penuhkan, hamba yang Allah Ta'ala penuhkan di dalam neraka jahanam musuh-musuh ni, Tuhan kata apa? Rasakanlah kamu di atas benda ni yang dulu kamu rasa benda ni tak ada, dan dulu orang peringat sampai kamu lupa kata hari ni ada.
Dulu orang bisa peringat berkenaan tentang orang kata apa? Neraka itu benar, siksaan kubur itu benar, semuanya benar daripada Tuhan. Kita tahu benda tu sehingga kita galik melakukan kemaksiatan, sehingga kita terlupa kata neraka ni memang ada. Jadi Tuhan kata dulu hampa lupa, ni aku nak peringat kau, benda ni memang ada. Tu Tuhan gunakan lima, fadhuku, rasakanlah. Yang kedua, wadhuku azabal khuld, dan rasakanlah azab neraka. Kenapa Tuhan gunakan kalimah rasakan? Dalam tafsir Ibnu Katsir menceritakan berkenaan pada ayat yang ke-14 ini, bukan Allah Ta'ala sahaja menyebut perkataan rasakan ni. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang bergembira di atas siksaan ahli-ahli neraka itu ialah mereka daripada kalangan ahli syurga. Dalam tafsir juga menyebut sehingga ahli syurga itu tertawa-tawa melihat ahli neraka kena siksa. Ada orang kata, apa orang syurga ni? Kata bagus. Pasal apa gelak kat mereka, patut kesian lah kat mereka. Kita kena tahu. Ada orang, kalau kita baca dengan cerita macam tu, dengar riwayat yang macam tu, kita akan rasa ahli syurga ni tak bagus. Macam contoh, kita duduk kat sini, tiba-tiba orang terjatuh kursi, kita gelak. Orang terjatuh dia kan? Tu betul tak bagus? Tu betul tak bagus? Jadi lupa kata kalau ahli syurga pun gelak kat ahli neraka, tu kira bagus ke Ustaz? Ya. Kalau selayaknya ke atas ahli neraka itu mereka ditertawakan oleh ahli syurga, kerana pada ketika di waktu hidup atas muka bumi, orang-orang yang beriman ni ditertawakan oleh mereka. Apa duk sembah apa? Duk sembah petak-petak tu. Sampai ada orang bisa kata apa? Duk tunggang terbalik, boleh kaya ke? Tu ayat kurang ajar tu. Tu ayat yang biadab dengan Allah Ta'ala. Apa duduk tunggang terbalik ni senang ke hidup Allah? Kena kerja juga lah. Awak kita lepas kita semayang tu kita tak kerja, kita pun kerja. Kita ditertawakan, bahkan ramai daripada kalangan umat Islam disebabkan kerana beriman pada Allah Ta'ala, mereka disiksa, dihina, dikeji, dipulang. Sebab tu dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Hashr, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama antara ahli neraka dan ahli syurga. Orang kata syurga neraka lebih kurang je Ustaz. Mana lebih kurang? Tuhan sendiri sebut ada different dia ada perbezaan dia. Tuhan kata tak sama ahli neraka dan ahli syurga. Ashabul jannati humul faizun. Ahli syurga itu mereka daripada kalangan orang-orang yang berjaya. Sebab tu Sayyidina Ibnu Mas'ud sebut, kemuncak kejayaan bagi hamba-hamba itu apabila dia berjaya masuk ke dalam syurga, itu kemuncak bagi sebuah kejayaan. Jadi Tuhan kata habislah hamba. Dan poin yang kedua, kalau tuan-tuan tengok, wadhuqu azabal khuldi, kalimah al-khuld, menarik. Al-khuld ini menarik. Dalam surah An-Naba ayat yang ke-24 sampai ayat 25, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Aduh. Baik. Sampai dekat tu je saya baca. Allah Ta'ala cerita dalam neraka yang manusia duduk, yang dipenuhi neraka itu daripada jin dan manusia. Tuhan kata tidak ada, la yadhuquna fiha barda, tidak ada sebarang kesejukan. Kesejukan di sini ialah kesejukan yang nyaman. Seperti mana tuan-tuan tahu, dalam neraka ada sebuah syurga, sebuah neraka yang sejuk. Ada neraka yang sejuk, satu-satunya neraka yang sejuk. Tapi sejuk dia bukan sejuk yang barda, sejuk yang nyaman.
Sejuk dia ni, bila ahli neraka pi kat situ, depa rasa rupa-rupanya hak sejuk ni lebih teruk daripada hak api tadi. Tuhan kata dalam neraka tak ada tempat yang sejuk, yang nyaman, dan dibekalkan minum-minuman yang mendidih, yang menggelegak. Yang didih, yang menggelegak. Sebab tu tuan-tuan, kalimah al-khuld ni menarik. Dia bukan hanya sekadar kekal selama-lamanya, tuan-tuan. Jadi neraka, Allah Ta'ala buat neraka. Saya pernah cerita dah kenaan tentang neraka. Warna neraka benda tuan-tuan, hitam. Hitam tu bukan pasal neraka tu dicat warna hitam. Hitam tu, bila ahli neraka masuk dalam neraka, hitam tu bukan hitam dinding warna. Hitam tu adalah api. Neraka ni dipenuhi dengan api, dan semua tu dah penuh dah, sehingga tak ada ruang yang tak ada api. Api itu dibakar daripada merah jadi putih, daripada putih jadi hitam. Saya nak tanya tuan-tuan, takat suhu berapa untuk seorang manusia dibakar sampai rentung? Perlu tak Tuhan buat api neraka tu sampai nak jadi hitam untuk bakar manusia? Takat api dunia ni saja pun dah cukup dah nak bagi rentung manusia. Tapi pasal apa Tuhan buat neraka ni sampai api tu nak kena jadi kala hitam? Perlu kau sampai seluruh neraka ni dipenuhi dengan api untuk bakar manusia semata-mata? Perlu ke? Walhal kita ni halus ya. Tapi Tuhan buat macam tu kerana apa? Kerana ni memang aku nak balas sungguh lah. Dan ketika duduk dalam neraka, dalam surah Allahumma salli ala sayyidina surah An-Naba ni, dalam surah An-Naba ni, fadhuqu falan nazidakum illa azaba, ayat yang ke-25. Tuhan kata apa? Dah bila duduk dalam neraka tu, tidak akan menambahkan apa-apa melainkan ditambah azab. Maksudnya macam ni tuan. Ada orang dia faham kalimah al-khuld, kekal tu, dia kata tak apa Ustaz, sehari dua ni duduk dalam neraka mungkin tak selesa, lama-lama nanti bolehlah selesa. Maksudnya boleh adapt, boleh menyesuaikan keadaan dalam neraka. Macam contoh orang tak biasa masuk hutan, dia tak biasa masuk hutan, biasa duduk kena aircon, tidur atas kaki, selesa. Masuk lautan dia tak biasa. Bila tak biasa, ambil masa sikit lah, dalam sehari dua ataupun sebulan dua. Lama-lama bila dia keluar pada hutan, dia duduk dalam aircon pula tak selesa. Maksudnya dah biasa duduk dalam hutan. Jadi dia duduk faham Allah bisa tegal biasa. Aduh. Lama-lama duduk dalam neraka ni biasa. Tuhan kata tak. Duduk selama-lamanya ni, setiap kali kulit dibakar, Tuhan ganti dengan kulit yang fresh, kulit yang baru. Kemudian mai azab yang kedua, dia tak sama macam azab tadi. Dibakar sampai hancur, mai balik jasad seperti sedia kala. Kali ketiga nak bakar, dah tak sama sakit dia macam kali kedua. Saya nak cerita tak tahu. Pasal hak siksaan kali pertama pun tak bisa duk rasa tahan bumi, mai kali kedua lagi dahsyat pada hak pertama. Tuan-tuan bayangkan, azab ini akan dikenakan ke atas orang yang tidak beriman kepada Allah. Dia duduk dalam neraka sampai bila-bila, dan sampai bila-bila dia akan merasakan kesakitan yang baru. Tu dia akan merasa kesakitan hak baru, bukan kesakitan hak tadi, hak baru. Maka ini yang kita tak. Baru ni ada anak murid saya tanya, ini penting, anak murid saya tanya, dia kata, Ustaz, saya ada satu soalan saya macam ni. Contohlah Ustaz, dia kata, kalau orang tu sebelum dia nak kena hukuman gantung bunuh, dia kata hukuman gantung bunuh, dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kemudian dia dibunuh, ataupun dia kena bunuh lah, kena bunuh. Kan ada hadis Nabi sebut, man qala la ilaha illallah, siapa-siapa sebut la ilaha illallah pada nafas sebelum dia mati,
dakhalal jannah, akan masuk syurga. Okey. Jadi dia masuk syurga ke Ustaz? Macam ni. Penjelasannya macam ni tuan-tuan. Masuk syurga tu ya, sebab dia ada kunci. Kunci dia ialah kalimah syahadah tu. Tu kunci dia masuk syurga. Tapi dia bukan lepas dibangkitkan terus masuk syurga. Itu perbezaan dia. Dia bukan seorang orang ahad mati syahid pak terus masuk syurga. Tak. Tuhan akan timbang tara lagi amal baik dan amal buruk dia. Sekiranya tak betul banyak buat silap, duduklah neraka tu. Cuma untung dia ada sebut la ilaha illallah. Setelah selesai dicuci dosa dia di dalam neraka, baru masuk syurga. Kata, kalau situ lega Ustaz, apa yang lega? Kita tanya, apa yang lega? Tak dah masuk neraka betul. Syurga balik. Dia bukan biasa tuan-tuan. Jaga kita anggap tak apa, aku manapun hujung-hujung tu syurga. Dia tak boleh fikir tu. Satu hari, Abu Hurairah sebut hadis Nabi kata apa? Satu hari 1000 tahun waktu dunia. Kita 3 jam TNB putih elektrik pun tak boleh nyawa dah rumah. Punya panas tu 3 hari. Masa duk main stroke haba panas hari tu pun aktiviti luar pun cancel habis. Jadi itulah yang disebut al-khuld. Sanggup ke nak duduk lampu selama-lamanya? Maka kena fikir balik lah, sanggup ke tak. Ayat yang ke-15, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka bersujud, yakni mereka tunduk sujud patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dan disunatkan mengerjakan sujud tilawah apabila membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah seumpama ini. Dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Baik. Ayat 15 ni pula Tuhan nak cerita apa? Sifat-sifat orang yang boleh masuk syurga. Yang pertama, mereka melakukan sujud. Dekat sini ada 2 poin. Sujud yang pertama ialah sujud kerana khusyuk. Sujud kerana khusyuk. Antara ilmu yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ilmu khusyuk. Khusyuk ni, ilmu ni, kalau ada petua nak dapat khusyuk, dan orang hak tulis petua untuk mendapat khusyuk, belum tentu penulis tu dapat khusyuk lagi. Dia buat buku petua bagaimana memperoleh khusyuk, hak tukang tulis tu pun belum tentu dia dapat khusyuk sepanjang masa. Ni buat ilmu ni susah nak dapat. Dan yang kedua, sujud di sini ialah sujud tilawah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Syaitan pernah berkata, sesungguhnya celakalah kami apabila disuruh sujud, maka kami tidak sujud, maka kami dimasukkan ke dalam neraka. Dan beruntunglah bagi anak-anak Adam apabila mereka disuruh bersujud dan mereka bersujud, lalu Allah memasukkan mereka ke dalam syurga. Pertama mesti sujud, sujud kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang sentiasa tasbih memuji Tuhan. Hidup ni kena puji Tuhan banyak. Makhluk ni kalau boleh jangan puji lebih sangat. Dan yang ketiga, manusia yang tidak menyombong diri, yang tidak angkuh, sebab ada larangan daripada Tuhan, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Maka kita mesti jaga 3 perkara ini kalau kita nak masuk ke dalam syurga Allah Taala. Selesai. Ayat yang ke-16. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ni apa dia ni? Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Baik.
Tadi saya sebut 3 sifat lah. 3 sifat orang yang akan masuk syurga. Pertama, orang yang sujud dengan khusyuk dan patuh pada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang sentiasa memuji Tuhan. Yang ketiga, orang yang tak menyombong diri. Tambah lagi 3 petua. Ayat yang 16. Yang keempat pula ialah orang yang melambung diri. Maksud dia apa? Orang yang menjauhkan diri daripada tempat tidur dia. Orang yang menjauhkan diri daripada tempat tidur dia pada waktu malam. Ayat ni maksudnya apa? Pandangan yang pertama kata qiyamul lail. Orang yang mendirikan malam dia dengan ibadat-ibadat, maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Kalau bukan senang, dalam keadaan ngantuk letih, nak bangun daripada tempat tidur untuk sujud pada Tuhan. Pandangan kedua kata orang yang melakukan ibadat antara maghrib dan isyak. Itu contohlah tuan-tuan, mungkin kerja letih sangat, kalau nak bangun qiyamul lail 1/3 malam tu tak kan. Fokus waktu antara maghrib dengan isyak. Ada pandangan yang ketiga mengatakan pada waktu setelah sembahyang isyak. Jadi sepanjang malam tu, bahasa mudah dia kita kata the whole night, pada keseluruhan malam tu kita boleh beribadah bersungguh-sungguh untuk masuk dalam golongan yang keempat. Ciri-ciri yang keempat, yang beribadah kuat pada waktu malam. Ciri yang kelima, orang yang nak masuk ke dalam syurga Tuhan ni, dia mesti berdoa. Dia mesti berdoa. Ciri-ciri doa yang diterima Tuhan ada 2. Yang pertama, dalam Quran ni sebut dia mesti ada khasyah, mesti ada khauf, mesti rasa takut. Yang kedua, dia mesti wa tama'a, dan dia mesti mengharapkan benda tu. Kuasa doa ni besar. Kadang kita duk ingat selama kita duk buat ibadat, tadi saya sebut 4 dah ni betul, tapi tak doa. Kita tak harap Tuhan terima ibadat kita, itu jadi sia-sia. Sebab tu Nabi sebut, tidaklah hamba-hamba ataupun umat-umat aku ini, manusia-manusia ini masuk ke dalam syurga melainkan dengan rahmat Allah. Lalu sahabat pun tanya, ya Rasulullah, apakah engkau juga masuk ke dalam syurga kerana rahmat Allah? Nabi kata, ya, aku pun masuk syurga kerana rahmat Allah. Maka kita tak boleh bergantung sepenuhnya dengan amalan ibadat kita, mesti dengan berdoa agar Tuhan terima ibadat kita ni. Dan yang kelima, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam, dia mestilah menginfakkan sebahagian daripada rezeki dia. Maksudnya hak Tuhan bagi tu, kalau tak boleh bagi semua, bagi setengah. Tak boleh bagi setengah, bagi takat yang kita mampu. Ayat yang ke-17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik, macam ni tuan-tuan. Ayat 17 ni penting ni. Kalau tuan-tuan tanya saya, daripada mula sampai habis semua penting, tapi 17 ni dia ada keistimewaan dia. Keistimewaan ayat yang Allah Ta'ala nak cerita kat kita ni apa? Tuan-tuan, sebenarnya selama kita duk buat ibadat ni, ya Nabi habaq, kalau buat ibadat ni dapat yang ni, kalau buat ibadat ni dapat hak ni. Dijanji siapa-siapa yang membangunkan masjid, tolong masjid, nak buat pembinaan masjid, Allah akan sediakan istana untuk dia di dalam syurga. Allah sediakan kerajaan untuk dia di dalam syurga. Allah sediakan bidadari. Banyak dah nikmat yang diceritakan. Tetapi tuan-tuan, ayat 17 ni penting. Sebenarnya kita tak tahu kejadian ataupun hakikat nikmat yang Tuhan nak bagi ni. Yang disampaikan kepada kita, yang diketahui oleh kita, hanyalah tasawur sahaja. Dia masih lagi dalam soal bentuk gambaran. Dia bukan bentuk hakikat lagi. Ni Tuhan nak abang ni, apa kena pula sungguh-sungguh. Sebab nikmat yang aku nak bagi kat hampa esok lusa ni bukan seperti yang hampa gambarkan, lebih lagi. Sebab tu syurga ni, nikmat dia ialah nikmat yang mata tak bisa tengok, telinga tak bisa duk dengar, mulut tak bisa duk rasa, hidung tak bisa duk bau, akal tak bisa duk pernah terfikir benda tu. Kalau Tuhan nak bagi
bagi semangat kat kita ni. Dengan balasan apa yang kita buat ni, hak ni lah Tuhan kata. Tuhan akan bagi macam-macam nikmat. Ayat yang ke-18, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawu. Ini Tuhan kata tak sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik. Orang yang fasik yakni orang yang fasik di sini tuan-tuan bukan bermakna fasik dia Islam tapi masih lagi melakukan dosa. Tak, ini bukan. Ayat ni siyaqul ayat, konteks ayat ni bukan fasik tu. Bukan dia Islam tapi dia mencuri, bukan dia Islam tapi dia minum arak. Tak. Itu fasik kita. Fasik di sini merujuk kepada kafir. Tuhan kata tak sama. Ada orang kata ustaz, sama je ustaz. Dia apa kata? Sama je. Bahkan kadang mereka ni lebih baik pada kita. Macam tu. Tapi tuan-tuan, ada poin yang saya penting. Saya tak mahu hurai sangat. Tidaklah sama seperti orang beriman dengan orang yang fasik. Benda ni yang mendifferentiatkan ataupun kita kata yang membezakan ni bukan kita, Allah. Allah lah sebaik-baik penilai untuk membezakan kita dengan orang lain. Maka kita tak boleh ambil kerja Tuhan, kita kata kita bagus pada orang teruk pada kita. Tak boleh. Ini selalu saya tekankan berkenaan tentang soal menilai orang ni. Kita jangan menilai orang, kerana Allah lah sebaik-baik penilai. Dan ayat yang ke-19, ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Tuhan nak cerita apa hak tak sama ni? Tuhan kata yang tak sama orang-orang yang beriman, mereka mengerjakan kebajikan, mereka buat baik. Kebajikan di sini, ini menarik. Kebajikan di sini ialah kebajikan yang diluluskan oleh Allah. Kebajikan, kebaikan yang Allah Ta'ala suruh. Ada orang faham kebaikan ini umum. Dia kata umum. Dia kata kalau saya tolong orang buat salah, tapi saya tolong dia, saya tu bersifat tolong, dia rasa tu benda baik. Kebajikan di sini ialah kebaikan yang diluluskan oleh Allah. Tuhan kata hak ni baik, bukan kita kata yang ni baik, Tuhan yang kata hak ni baik. Tu. Maka mereka akan mendapat syurga tempat kediaman mereka. Yakni tak sama dari segi dua benda. Pertama perbuatan, yang kedua kesan daripada perbuatan. Buat baik dan kesan pada buat baik pada syurga. Itu yang tak sama. Sebagai balasan apa yang mereka kerjakan. Dan ayat yang ke-20 Tuhan nak cerita apa pula tak sama orang fasik dengan orang beriman ni. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Dan ada pun orang yang fasik yakni kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladhi kuntum bihi tukadzibun. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Yakni macam saya sebut tadi lah, bila mereka nak keluar, tolonglah keluarkan kami ya Allah, kami dah tak mampu dah duduk. Kan kata dah duduk situ lagi. Dan memang itulah tempat hampa sampai bila-bila. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istifadah yang paling penting untuk kita rumus dan simpulkan pada ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Selama mana Tuhan masih lagi memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan dan peluang untuk menembuskan dosa-dosa kita, maka hargailah peluang dan kesempatan yang ada. Tuan-tuan, sempena Maulidur Rasul ni, saya nak sebut satu lah untuk simpul ni. Kesimpulan, beza umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi-Nabi sebelum ni ialah apa? Umat Nabi-Nabi sebelum ni Tuhan bagi tempoh untuk mereka taubat dan insaf. Tempoh dia tu boleh jadi macam ni. Contoh umat Nabi Allah Yunus AS diberikan peringatan 3 hari untuk taubat. 3 hari untuk taubat dan kembali kepada Allah. Kalau tak taubat, binasa. Maksudnya ada peluang untuk 3 hari.
Kalau hidup lagi setahun selepas 3 hari tu, walaupun hidup lagi setahun selepas 3 hari tu, dosa ataupun taubat dia ni dah tak diterima. Ada umat yang Tuhan bagi peluang untuk tebus dosa ataupun ampun dengan dosa-dosa yang ada setahun sebelum masuk hari ke 367, ada tak boleh dah taubat. Kalau taubat pun tidak diterima. Ada sehari sebelumnya, masuk hari esok tu, kalau dia boleh hidup lagi, tidak diterima. Umat Nabi Muhammad, keistimewaan dia peluang tu. Selama mana roh tidak tersekat di sini, selama matahari tak terbit pada barat, selama itu ruang dan peluang terbuka luas untuk kita. Maka sebab tu saya nasihat untuk diri saya khususnya, dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk mengambil ruang dan manfaat ini sebaik mungkin agar kita tidak termasuk dalam kalangan orang yang menyesal di kemudian hari. Kerana penyesalan ni dia bukan macam misal budak SPM tak baca buku, mai keluar hari besar baru nak menyesal. Penyesalan di muka bumi dia boleh fix lagi, boleh diperbaiki lagi. Tapi kalau penyesalan ke akhirat, penyesalan yang tak boleh diperbaiki dah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan tuan-tuan dan puan-puan hadir pada pagi ini. Mohon maaf, mohon ampun sekiranya terdapat sabaqul lisan, tergelincir dalam berbicara, dan kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang sesiapa yang banyak cakapnya dikhotiri, banyak juga silapnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah yang kurang datang pada saya sendiri. Hakikatnya kul kullun min indillah, katakanlah baik ilmu ini hakikatnya datang daripada Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.